أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini petang yang ke-12 daripada bulan Muharram 1437 Hijrah. Allah masih lagi menjaga usia jika kita ke lapangan kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu, dalam keadaan suasana sudah sampai lambat kaya ke seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan kita petang ini dipenuhi dengan barakah yang daripada Allah insya-Allah. Ayat yang mudah rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang utama sekali, sampai masih lagi belum niat yang iktikaf dalam masjid Tuhanmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama belajar, sama-sama fungsi, sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak tengok tajuk muka surat yang ke-23. Kita nak bicara berkaitan dengan tajuk yang kelima. Tajuk berkaitan dengan isu semayang berjamaah, semayang di masjid dan juga semayang di rumah. Saya nak jawab pun tak sah. Nak jawab tajuk semayang di rumah, saya asam tak pun bayar sorang-sorang. Nah, tak apalah. Baik. Hari ini kita nak tengok beberapa hadis berkaitan dengan isu semayang berjamaah, salat di masjid dan juga salat di rumah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Baik. Hadis yang pertama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu salatal fardi bi 27 darajatan. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Siapa yang ada kitab catat sikit begitu? Siapa yang ada kitab catat sikit begitu? Abdullah bin Umar ni orang yang paling banyak mengikut sunnah Nabi di dalam perjalanan. Dia banyak tiru sunnah Rasul dalam perjalanan. Nabi kalau berjalan naik kuda tempat tu, dia akan naik kuda di tempat tersebut. Nabi kalau berhenti duduk di tempat tu, dia akan duduk di tempat tersebut. Nabi sampai satu tahap kalau berjalan berhenti satu tempat, kuda bagi dah pusing 2 kali tempat tu. Abdullah bin Umar pergi tempat yang sama, dia akan buat supaya kuda ni pun pusing 2 kali juga. Dia tiru Nabi SAW dalam perjalanan. Pengiktirafan ini diberikan oleh Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Selesai. Dan tulis di bawah tu, sahabat nombor 2 paling banyak hafal hadis Rasulullah SAW. Dalam ranking dia duduk nombor 2, bawah Abu Hurairah. Baik, selesai. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah adalah 27 kali lebih baik daripada salat sendirian. Hadis ni makruf, di mana-mana selalu kita jumpa. Cuma hari ni kalau boleh ayat yang ada di situ tambah sikit bawah tu. Riwayat yang lain 25 kali. Tambah sikit.
Jadi kalau kita pergi mengaji mana-mana, pergi jumpa pas signboard ke, pergi jumpa tulisan ke, dia kata semayang berjemaah 25 kali lebih baik daripada semayang sendirian. Pun betul juga, sebab ada dua riwayat. Satu riwayat kata 27, satu riwayat kata 25. Jadi dua-dua betul. Boleh tak? Jadi hadis ni saya rasa tak mau ulang. Tak payah ulang panjang lebar. Sebab semayang berjemaah ganjarannya lebih besar daripada semayang berseorangan. Cuma isu yang kita nak kongsi sikit ni, Nabi sebut dalam hadis ni salatul jama'ati, semayang berjemaah. Nabi sebut tak fardu ke sunat ke? Nabi sebut tak? Tak eh? Nabi sebut tu salatul jama'ati, salatul solat lah, jama'ati berjemaah lah, semayang berjemaah. Nabi tak sebut pun semayang tu semayang fardu ataupun semayang sunat. Baginda tak sebut. Jadi bila baginda tak sebut, hadis ni dia masuk dalam umum. Umum. Jadi kesimpulan mudah kita boleh sebut, orang yang semayang fardu, kalau dia buat semayang berjemaah, dia dapat pahala berjemaah. Orang yang semayang sunat, kalau dia buat secara berjemaah pun, dia akan dapat pahala semayang berjemaah. Ulama mengatakan hadis ni merupakan dalil kita boleh buat semayang sunat secara berjemaah. Sebab itu kita semayang hajat, buat ramai-ramai berjemaah. Boleh tak boleh Ustaz? Boleh. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Kita buat semayang malam-malam, qiyamul lail kan, semayang 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada jenis tak apa cerdik, dia cakap, mai qiyamul lail ni baca buat seorang-seorang di rumah, mana ada Nabi berjemaah. Ni dalil. Nabi kata semayang berjemaah 27 kali lebih baik. Nabi tak sebut pun fardu ke sunat kan. Jadi bila Nabi tak kategorikan fardu ataupun sunat, maknanya semayang apa pun boleh buat berjemaah. Silakan. Faham tak bahasa tu dia lah? Kok lah lepas ni ada orang tikai, dia kata mana boleh dia buat semayang hajat berjemaah. Nabi semayang hajat seorang-seorang. Abang ada ni dalil dia. Oh isnya marah Ustaz sampai lepas. Dah faham. Ya Allah. Jadi boleh dapat no? Jadi semayang berjemaah adalah semayang yang 27 kali lebih baik daripada semayang bersorangan. Semayang berjemaah paling kurang berapa Ustaz? Paling kurang 2. 2 dikira sudah berjemaah. Kalau seorang dikira semayang seorang-seorang, kalau 2 dikira berjemaah. Sebab tu ayat-ayat kata lah saya nak cakap tu tadi asap saya semayang seorang-seorang tu yang tahu orang ni nak cakap tu. Tak apalah kita pukul secara umum je lah. Secara umum semayang berjemaah itulah yang terbaik. Kalau rasa tak semayang, kalau rasa kita semayang dalam rumah, kalau boleh hidayah semayang dalam rumah, nak main masjid tak dan kalau boleh tarik bini tu semayang berjemaah dengan isteri. Bila buat 2 orang dikira berjemaah. Tak ada tarik anak. Ibu-ibu di belakang kalau rasa nak semayang, kalau boleh jangan semayang seorang-seorang, tarik bini pula lah. Tarik suami semayang, abang jadi imam, saya jadi makmum, mayang seorang-seorang, abang yang bilik depan, saya mayang bilik belakang. Kalau kita mayang berjemaah pun dapat pahala jemaah ni. Tarik lah suruh. Kalau suami kata abang tak reti, tak reti abang duduk belakang, saya duduk depan. Boleh ada tak? Tak boleh. Nah. Tak kata reti, takkan tak tahu insya-Allah. Nah, paling kurang bagi hidup jemaah itu di rumah. Kalau rasa tak dan ke masjid, pastikan ada jemaah. Ayah kalau yang mana bekerja. Kalau tempat kerja boleh buat tu jalan. Maaf. Ayah yang mana ada di sini, kalau kita tengok orang tu masuk ke tempat kerja, orang tu masuk ke surau tempat kerja, ataupun masuk ke masjid sekalipun, dia nak semayang berjemaah, apa salahnya ayah yang dah semayang, ayah offer diri jadi terima. Kita semayang sunat 2 rakaat. Jadi orang di belakang kita boleh semayang fardu. Kalau 4 rakaat, dia boleh semayang di belakang kita sebagai imam. Kita semayang sunat 2 rakaat, habis semayang sunat, bagi salam, dia sambung lagi 2 rakaat. Dia pun dapat berjemaah, kita pun dapat pahala berjemaah walaupun kita semayang sunat. Yang ni yang Muaz bin Jabal buat waktu hidup zaman Rasulullah SAW. Dia pergi ke Masjid Nabawi, dia semayang belakang Rasulullah berjemaah. Habis semayang jemaah di masjid, dia berderah balik kampung dia, dia jadi tu imam pula untuk ahli qaryah dia pula. Nampak tak? Ustaz dia balik semayang di kampung dia niat apa pula Ustaz?
Semayang kali yang kedua boleh dia niat qada, tak ada masalah. Dan kita maknanya boleh jalan, tapi wallahu a'lam lah, kalau kata di pajak song ke di mana saya tak pasti jalan. Tapi kalau kata kita mengaji dulu di Mesir, budaya ni hidup jalan. Kadang kita sampai lambat. Kita sampai contohlah sembahyang subuh. Tu imam dah habis dah sembahyang subuh, habis dah bagi salam, wirid semua siap dah. Kita sampai lambat baru sampai. Seorang-seorang aja sampai. Orang Arab dia faham benda tu. Kadang-kadang dia pergi kat kita, dia bangun, dia pergi kat belakang tu, dia pergi dia kata ikut aku. Jadi dia mayang sunat. Saja aku semayang. Dia niatlah qabliyah subuh qada kan. Jadi bila dia semayang qabliyah subuh qadaan, saya dia duduk di belakang ni, saja aku semayang qada subuh 2 rakaat ikut imam. Dia semayang qabliyah subuh tu, saya semayang subuh di belakang. Boleh ke Ustaz? Boleh. Habis 2 rakaat dia bagi salam, saya pun bagi salam lah. 2 rakaat sama dengan 2 rakaat. Tapi dapat pahala jemaah tak? Saya dapat pahala jemaah. Dia merapikan saya. Dia nak saya pun dapat pahala jemaah. Dia korbankan diri dia sekalian. Budaya ni kalau boleh hidup di pojok som, cantik dia. Tengok kawan Allah tu masuk seorang-seorang nak semayang. Boleh semayang habis dah. Kita pergi ramai. Dia duduk di belakang. Dia semayang fardu. Kita semayang sunat. Bolehkah orang semayang sunat jadi imam pada semayang fardu Ustaz? Boleh. Apabila cara semayangnya sama, boleh. Semayang sunat qabliyah zuhur, semayang sunat ba'diyah zuhur dengan semayang zuhur, cara semayang dia sama kan? Sama kan? Angkat takbir, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud, dua antara dua sujud, sujud kali kedua. Betul. Cara semayang dia sama. Jadi hak semayang sunat boleh jadi imam pada semayang fardu. Sebab cara semayang tu sama. Kalau cara semayang dia beza, tak boleh jadi imam. Contoh macam mana? Orang semayang mayat, boleh tak jadi imam pada orang semayang fardu? Tak boleh. Semayang mayat mana ada rokok, ada kurang 4 kali dia, kita takbir 4 kali. Hamba Allah ni nak ikut je mana di belakang? Tak boleh. Orang semayang sunat gerhana, kita boleh tak jadi makmum di belakang Ustaz? Tak boleh. Macam semayang sunat gerhana, rokok dia 2 kali. Semayang kita rokok sekali ya, semayang gerhana rokok 2 kali. Angkat takbir, baca Fatihah, baca surah, habis baca surah, rokok sekali. Habis rokok tahu kan? Nah, rokok. Lepas rokok, bangun balik, baca Fatihah balik, baca surah balik. Habis baca surah, rokok kali yang kedua. Kemudian baru i'tidal, sujud, antara 2 sujud kali kedua, naik balik. Jadi cara tu beza. Cara beza tak boleh jadi imam. Cara sama silakan. Lepas tu kalau orang ayah banyak sunat, orang duduk kita ke belakang, terus jadi imam, tak ada masalah, terus jadi imam. Cuma yang jadi isu sikit macam ni. Kita kalau jadi imam kita banyak sunat, orang mari belakang tu sembahyang fardu. Kita nak baca kuat ke baca slow? Yang tu yang orang kita tak tahu sikit. Hari ni kita beritahu. Yang mana jadi imam, dia sembahyang sunat, tapi dia dilantik menjadi imam. Orang main pergi ke belakang pula jadi imam. Nak baca kuat, nak baca slow. Tengok sembahyang fardu tu, sembahyang fardu waktu tu baca kuat ke baca slow? Tengok yang tu je. Ustaz, saya duduk sembahyang ba'diyah zuhur Ustaz. Tengok orang kuat di belakang. Saya nak baca kuat, baca slow. Sembahyang zuhur kuat ke slow? Slow. Jadi sembahyang sunat tu pun baca slow. Kita semayang ba'diyah maghrib, tengah-tengah semayang ba'diyah tu orang kuih ke belakang. Dia jadi makmum lah. Kita jadi tok imam. Tapi semayang ba'diyah maghrib, nak baca kuat ke baca slow? Baca kuat. Pasal maghrib baca kuat. Tu je. Faham ke saya ulang? Takkan nak ulang banyak jemaah dua langsung tu tak payah, bukan medan kita pasal. Tapi kita nak sebut tu beberapa kaedah berkaitan dengan isu semayang jemaah. Poin dia berhidup semayang jemaah. No? Satu, selesai. Yang kedua, baik, hadis yang kedua. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada kitab tulis kat tepi hadis pertama tadi, kelebihan semayang berjemaah, tulis kat tepi tu, senang. Baik. Hadis yang kedua pula, an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida al-'isha'a fi jama'atin
kana lahu qiyamu nisfi lailatin wa man shahida al-'isha'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin atau kama qala rawahu at-Tirmidzi. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ada kitab catat sebut dia Sayyidina Uthman dulu ni, sebut kan. Waktu wuduk itu cerita cara kan Sayyidina Uthman ni. Kita dah bagi kenal kan. Jadi tak payah ulang 2 kali lah. Teruskan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat Isyak berjamaah. Berjamaah saya sebut dah tadi paling kurang 2. Adalah senilai dengan berdiri salat separuh malam. Orang yang sembahyang Isyak berjamaah pahalanya sama seumpama orang yang bangun sembahyang malam separuh malam. Tak apa faham Ustaz macam ni? Bagi contoh gambaran mudah. Hamba Allah ni belah kanan saya ni, hamba Allah ni sembahyang Isyak berjamaah. Okey. Hamba Allah yang seorang lagi ni, dia sembahyang Isyak di rumah. Dia jenis habis tu tengok cerita apa semua, sembahyang Isyak seorang-seorang di rumah. Tapi dia start pukul 1 pagi, habis sembahyang Isyak tu dia lena. Pukul 1 pagi dia bangun buat ibadah sampai subuh. Boleh nampak agak susunnya tu. Tapi dia sembahyang Isyak tadi di rumah, cuma tahajud bangun daripada pukul 1, duduk atas tikar sejadah tu dengan baca Quran, dengan sembahyang sunat, dengan zikir, dengan doa sampai subuh. Hamba Allah ni sembahyang Isyak berjemaah ya. Habis sembahyang Isyak duduk kedai tom yam, semang rawat balik lena. Tahajud pun tak mayang. Pahala mereka berdua sama. Faham maksud saya? Oh besar nampak kaya ramai yang Isyak berjemaah ni. Ya. Satu. Dan barang siapa yang solat Isyak dan subuh secara berjemaah adalah senilai dengan orang yang berdiri solat seluruh malam. Itu dia. Siapa yang sembahyang Isyak dan subuh dia buat secara berjemaah, dia main di masjid ataupun dia buatlah di mana-mana tempat yang dia sempat. Dia sembahyang Isyak dan subuh berjemaah sama pahala dengan orang yang bangun qiyamul lail sepanjang malam. Tak apa faham Ustaz? Sama macam contoh tadi. Hamba Allah ni sembahyang Isyak berjemaah. Habis sembahyang Isyak dia pergi kedai tiam-tiam, dia tengok apa Chelsea kalah 2-1 lah. Contoh Lepas tu dia tengok Real Madrid pula menang Celta Vigo 2-1, 3-1 contoh. Oh ingat komen. Dia tengok bola Ustaz. Habis tu dia balik tengok, esok pagi dia main sembahyang subuh berjemaah. Dia buat Isyak berjemaah dengan subuh berjemaah. Tengah-tengah tu lena dia buat kerja lain. Hamba Allah ni pula Isyak sembahyang di rumah. Habis sembahyang Isyak, nampak tikar sejadah, duduk atas tikar sejadah tu wirid, sembahyang sunat, Quran lah apa, sampai khamis subuh. Tapi bila orang azan subuh, dia sembahyang subuh di rumah. Dia kata tak habis lah. Habis tu subuh di rumah, boleh lena tu kan. Keduanya buat dengan ikhlas lillahi ta'ala, tapi ganjaran mereka berdua sama. Kawan ni jaga yang fardu ya, dua-dua buat berjemaah. Kawan ni ulur seluruh malam, pahala mereka berdua serupa. Nampak Ustaz, kalau dia sembahyang Isyak berjemaah, lepas tu dia buat ibadah Ustaz sampai ke subuh, kemudian subuh berjemaah, tu tajuk lain lah. Memang main buat lah. Ni di antara dua. Pahala mereka berdua sama. Jadi kalau kita sebagai orang yang cerdik, dia bilang agak-agak nak pilih yang mana? Nak pilih hak ulur seluruh malam ke nak pilih hak sembahyang Isyak dengan subuh berjemaah? Sembahyang Isyak dan subuh berjemaah kan? Allah kita bakat-bakat jaga dua-dua ni. Itu dia. Sama macam baru ni saya mengajar, nanti kita mengaji lah. Nabi kata orang yang tolong janda. Nabi kata orang yang tolong janda, maksudnya as-sa'i 'alal armalah, orang yang suka tolong janda ataupun bayu. Nabi kata pahala dia sama dengan orang yang berjuang pada jalan Allah siang hari dengan bangun buat ibadah malam hari. Kawan ni tolong janda, kawan ni siang hari perang, malam hari qiyamul lail. Pahala mereka berdua sama. Saya tanya pakcik-pakcik yang mengaji tu, pakcik-pakcik agak-agak nak ambil hal mana? Antara dua tu agak-agak pakcik rasa hak mana yang senang? Dia
Dia jawab lah, dia kata tolong janda, senang nampak gaya lah. Saya kata tolong. Tolong tu bukan semestinya nikah dengan janda tu, dah. Tapi kita kata tolong. Saja lah kita uji. Tak siap saya mengajar kita betul. Kita minta diperjaksong kalau boleh ubah sikit budaya ni. Rupanya dalam surah Allah, dalam surah Al-A'raf, saya lupa ayat berapa saya nak. Allah cerita tentang kejadian manusia. Allah kata manusia ni dijadikan oleh Allah daripada diri yang satu, min nafsi wahidah, Nabi Adam lah. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah buat daripada Adam tu pasangannya, Hawa. Tak apa, biar dia lalu. Baik. Okey, selesai. Allah buat pasangan Adam namanya Hawa. Apa tujuan? Litaskunu ilaiha. Liyaskunu ilaiha. Supaya apa? Supaya Adam ni bila duduk dengan Hawa, Nabi Adam bila bersama dengan Hawa, dia akan jadi tenang. Rupanya dalam syarah, dalam huraian ayat tersebut, ulama mengatakan, minta maaf bahasa ni mungkin kesal sikit. Dia kata manusia ni memang Allah buat berpasang-pasangan. Satu. Yang kedua, dia sebut dalam kitab tersebut, manusia ni apabila sampai satu masa, dia akan rasa dia nak kahwin. Sebab tu fitrah manusia. Dalam kitab sebut, biarkan mereka berkahwin. Dia kata jangan sekat. Sebab sekiranya sekat, manusia tu akan berada dalam keadaan stabil. Faham masalah? Kalau kita sekat, kalau kita dia sampai masa untuk kahwin, bagi dia kahwin, jangan sekat. Kalau sekat, dia akan serabut, dia takkan kenal. Tu yang tadi bila duk mengajar tu, saya duk ulang isu tu. Ayah-ayah yang mana ada anak darah ataupun anak tulang, anak tu mengaji di UIA ke di mana kan, dia balik-balik dia duk abang, ayah, saya nak nikah dah. Bagi nikah. Bagi nikah. Jangan dia kata kat-kat, jangan. Jangan dia kata mengaji bagi habis tu, nanti lepas mengaji hang saja nikah lah. Bukan ayah nak sekat hang nikah. Jangan. Bagi. Ustaz oi, nak bagi makan apa anak orang? Allah, in kuntum fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, Allah bagi kamu kaya. Jangan sekat dia. Satu. Yang kedua, yang ini untuk orang perempuan. Orang lelaki tak ada masalah, orang perempuan. Ibu-ibu yang mana ada mak ataupun kakak ataupun kawan-kawan yang mana mereka kehilangan suami, bercerai ke, mati ke dan sebagainya, mereka tiba-tiba bersorak, mereka kata mak ni kalau boleh nak nikah lain. Ayahnya ibu kalau kena masalah ni, mak nak nikah, bagi dia, bagi. Jangan sekat. Faham maksudnya? Jangan sekat saja. Dia kata mak ni katai, mak kat 70. Dah, dia bukannya nak kahwin sebab nak pergi ke Disneyland dengan suami baru. Dah je. Bukan dia nak pergi melancong dengan suami baru, naik pergi keradi ke apa. Dah, dia bukan masa dia. Pokoknya dia nak kahwin tu sebab dia nak ketenangan. Sebab itu dalam kitab tadi sebut, kalau kamu halang, mereka akan serang. Faham dia sebut kata saya tak setuju nampak kaya. Tak sebuah lah, jangan. Sebab tu kalau ada masyarakat kita saya umur 80, dia bersorak, dia kata aku ni kalau boleh ustaz, dia sembang Ustaz Fitri lah, ustaz saya kalau boleh nak nikah lain saya umur 80 lah. Mak ngah pun meninggal lama dah, 30 tahun dah mak ngah meninggal. Jadi pak ngah rasa nak kahwin lah walaupun umur 80. Ada calon nak pak ngah, calon tu ada lah, lebih kurang pak ngah lah 78. Dia lah kan? Kira tengok tu ada kati tu, tak semua kati tu kira okey. Kalau masa dia nak nikah jalan ada, bagi je lah, bagi. Jangan sekat. Kalau sekat, dia akan serang. Tak, saya tak mau lah. Tak mau tak apa lah. Saya tak mau kahwin. Tak mau kahwin tak apa lah. Ni cara orang yang nak kahwin. Yang tu je. Jangan sekat. Boleh tak? Ustaz, lelaki saya nak nikah lain Ustaz. Jangan sekat. Yang tu tak boleh Ustaz. Okay. Dapat sama-sama. Lari dari ujung tu. Semuanya macam orang nak nikah lain. Sama-sama Ustaz. Tinggal marah nak melawak. Baik. Tapi isi tu betul lah. Tapi jangan marah lah.
Baik. Jadi kita bagi petang ni, siapa yang sembahyang isyak berjemaah, pahala dia sama macam orang bangun 10 malam. Siapa yang sembahyang isyak dan subuh berjemaah, pahalanya sama dengan orang yang qiyamul lail seluruh malam. Jadi kita orang yang cerdik, kita orang yang tak mampu. Hadis ni nak bagi kita satu peluang. Kita tak mampu untuk bangun seluruh malam. Jadi pastikan isyak dan subuh jaga sembahyang berjemaah. Ganjarannya sama macam orang yang bangun seluruh malam. Boleh konon tulis kat tepi tu sikit kelebihan solat subuh dan isyak berjemaah. Doa. Jadi nombor 3. Saya tak mau cara hukum hakam je lah, sebab lastu bi ahli. Saya bukan ahli dia. Nak bahas sembahyang isyak macam mana, tak, bukan, saya bukan ahli dia. Kita cuma nak bagi galakan je lah. At-targhib wa tarhib sahaja. InsyaAllah. Baik. Hadis yang ketiga. Yang ni bagi orang yang berada dalam masjid. An Abi Qatadah As-Salami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlisa atau kama qala. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, siapa-siapa masuk dalam masjid, maka solatlah 2 rakaat sebelum engkau duduk. Yang mana solat ini saya rasa tak perlu diulas, solat tahiyatul masjid. Tulis di tepi tu, solat tahiyatul masjid. Cuma kita nak cuma kita minta kalau boleh solat ni pakat-pakat jaga jalan, solat ni pakat-pakat buat. Terutamanya, saya bukan nak cara semua, kita nak ambil poin-poin tertentu ya. Antaranya, kalau kita masuk masjid, ada kuliah. Nak semayang kan nak duduk terus. Kalau boleh, khatiam tengok semayang juga 2 rakaat khafifatain, buat ringkas. Baca Fatihah, tak apa, duduk penjuru tu, mayang 2 rakaat, habis mayang, duduk. Tu specialnya masjid. Sebab masuk ada tahiyah, ada cara meraihkannya dengan cara semayang 2 rakaat. Satu, masuk masjid ada kuliah, duduk semayang sat dulu, baru duduk. Satu. Yang kedua, kita minta ayah-ayah ibu-ibu kalau pergi berjalan mana-mana, singgah di masjid mana-mana, pergi masuk buang air kecil ataupun buang yang besar, pakai tandas lah senang. Kita minta kalau boleh jangan jadi manusia yang sombong pergi rumah Tuhan, pergi selesaikan urusan kita kita tak bagi penghormatan kepada rumah Tuhan. Masuk buang air kecil tak apa, nak masuk kencing buang air besar apa semua tak apa, tapi kalau boleh ambil yang semayang 2 rakaat. Kita pakai khidmat di rumah Tuhan, kita pakai kemudahan di rumah Tuhan, tapi kita tidak membesarkan rumah Tuhan. Satu kesombongannya cukup besar. Saya masyarakat kita hari ini gitu, dia singgah ke masjid surau, masjid lah khususnya, dia singgah di masjid, dia kencing, lepas itu sambung perjalanan 2 rakaat. Boleh orang buat. Ustaz, kalau kata kami masuk tu kami tak dan nak buat tahiyatul masjid, macam mana Ustaz? Tak dan, ada program ke ada apa, nak semayang orang penuh tak boleh semayang dan sebagainya, ganti dengan al-baqiyatus salihah. Al-baqiyatus salihah tu macam ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Macam apa ni? Jawab bacaan tersebut menggantikan tahiyatul masjid. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ni boleh tengok ada idamah penutup pada. Tak silap, kalau tak silap macam mana. Baca tu 4 kali selesai. Ustaz, nak tanya Ustaz? Ya, dia tanya. Tak apa. Nak tanya si Ustaz, kalau kami semayang di masjid, sampai-sampai di masjid orang tak azan lagi, bolehlah kami semayang tahiyatul masjid? Okey? Kalau kata orang kami sampai Tok Bilal dah habis azan, kami masuk tu nak semayang tahiyatul masjid kan nak semayang qabliyah? Jawapan paling mudah, semayang qabliyah. Buat tu saja aku semayang qabliyah. Kalau zuhur, saja aku semayang qabliyah zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tahiyatul masjid, dia akan masuk dalam qabliyah. Jadi tahiyatul masjid tak payah buat dah. Buat qabliyah tu Ustaz, kalau kata saya sampai Tok Imam angkat takbir dah, saya nak semayang tahiyatul masjid ke saya nak pederah semayang berjemaah dengan Tok Imam tu? Jawabnya semayang berjemaah dengan Tok Imam tu. Tahiyatul masjid masuk dalam semayang berjemaah.
Boleh faham kan? Maknanya pahala tahiyatul masjid dapat juga Ustaz eh? Ya, dapat. Tapi kurang sempurna berbanding nak buat 2 rakaat. Kalau buat 2 rakaat, yang tu yang terbaik lah. Boleh faham atau? Selesai. Nak tanya apa lagi? Apa lagi soalan kaitan dengan tahiyatul masjid ni? Ada soalan nak tanya? Jawab sila.